Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita bertemu kembali dalam kelas mengaji tulis artikel jurnal berindeks. So kita dah melalui beberapa fasa. Kita boleh katakan dua fasa lah. Fasa yang besar. Fasa yang pertama kita mulakan dengan tahu apa, kenapa dan bagaimana kita nak terbit artikel jurnal berindeks. Kemudian kita sambung dengan mempelajari dan memahami proses-proses untuk mengenali database. Kita dah cover Web of Science, kemudian kita cover Scopus database, Simago, Era dan MySite. Okey, kemudian kita cover top publisher dari segi kita nak mempelajari advanced search, citation search dengan submission artikel. Kita dah cover Sign Direct, kita dah cover Taylor and Francis, kita cover Emerald, InDesign, Springer, Sage and Willy. So banyak orang first time belajar database tu explore. So banyak artikel yang dapat. Tapi of course lah ada masa artikel tu ada yang open access, ada artikel yang kita tak ada access. Kita kena gunakan platform universiti ataupun alternative platform untuk dapatkan full artikel. Okey, itu fasa yang pertama kita dah menguasai dari segi database tu sendiri. Okey, kita dah masuk ke fasa yang kedua. So malam ni kita dah cover pada topik tip and tricks. Okey, kita secara total ada 50 tips yang kita kena belajar sebagai asas. So lepas ni mungkin saya akan kerap menggunakan dua perkataan ni. Okey, ini rujuk seperti mana kita cover database. So yang ni kita rujuk seperti mana dalam tip and tricks 50 tu. Okey, gunakan dua asas ni dalam proses penulisan artikel jurnal berindeks tu. Jurnal artikel tu lah. Okey. Jadi sebelum kita coverkan proses bahagian 1 hingga bahagian 5, saya akan ada 5 bahagian untuk konsep tip and tricks tu. Jadi contoh dia malam ni saya akan discusskan dulu 20 perkara. Ni 20 perkara yang common orang request. Orang request personally dekat pakcik ataupun dengan orang-orang lain lah. Biasanya kalau baru nak starting tulis artikel jurnal, dia memang kita katakan request, dia nak macam ni. Saya tahu ramai yang perlukan artikel tu terbit dengan cepat, dengan yang percuma dan sebagainya. Jadi kita sebut 20 perkara tu, termasuk yang biasa-biasa orang bincangkan lah bila first time nak hantar artikel ataupun dalam keadaan-keadaan kritikal. Okay, nombor 1 of course semua orang akan hantar jurnal artikel yang bertepatan. Okay, menjadi tumpuan dan rujukan kepada semua. Contohlah saya dalam bidang A. So dalam bidang A ni saya nak hantar artikel jurnal saya tu memang kalau dekat bidang A tu menjadi rujukan dan tumpuan. Orang yang nak nulis pun hantar dekat jurnal A. Orang yang nak cari bahan pun refer kat jurnal A. Jadi orang nak buat contribution dari segi nak jadi reviewer, nak jadi editorial board pun pergi dekat jurnal bidang A ni. Jadi itu yang dikatakan semua orang tanya, okey, kalau bidang saya ni nak hantar jurnal kat mana, ada tak contoh jurnal yang sesuai untuk bidang A ni? Tu nombor 1. Jadi semua orang nak hantar kat tempat yang tepat, bertepatan. Nombor 2 adalah jurnal ni provide tak author guideline. Dia bukan apa, kadang-kadang kita first time kita perlukan satu guide untuk dari proses sebelum, semasa dan selepas tu. Jadi apa proses yang saya kena buat sebagai author, sebagai penulis untuk terbit di jurnal ni. Okey, jadi dia perlukan author guideline. Jadi orang request juga author guideline. Okey. Nombor 3, ada tak template? Jurnal ni ada tak template? So dia nak jurnal template yang friendly. Kalau dah ada rangka template tu, dia just fulfill, dia just key in ataupun dia just copy and paste draft dia yang ada. Jadi ada orang request juga template. Okay. Nombor 4 adalah sistem submission ataupun tracking articles. So bila dia nak hantar artikel tu, sekarang kan sebab semua guna online, so dia ada sistem submission proses yang mudah, senang diikut. Kemudian ada friendly, senang nak tracking. Jadi tak perlulah kita tunggu email, jadi kita boleh time to check. So ini pun orang request nombor 4. Nombor 5 adalah dia tanya juga jurnal ni ada tak copyright dia. So ada tak dia amalkan apa-apa code of ethics dalam publisher ni ataupun dalam penerbitan jurnal ni. Jadi dia nak juga jurnal dia secure, selamat dan sebagainya. So dia ada tak jurnal ni provide juga, kita katakan proses tu, dikatakan sebagai proses dalam penerbitan tu ada in term of the code of ethics dengan copyright tu. Kemudian dia tanya juga, okey, yang ni macam mana artikel ni proses dia melibatkan double blind review ke?
Jadi semua orang request double blind review sebab kita nak profesional. Contoh dia, okay, saya hantar artikel, reviewer buat kerja dia lah reviewer. Jadi dia tak kenal saya sebagai penulis, dan saya selaku penulis pun tak kenal siapa reviewer. Itu dia panggil double blind review lah. Okay. Apa lagi orang request? Kemudian dia nak minta komen. Biasanya kan kalau kita hantar artikel, kita nak dapatkan komen-komen yang positif. Komen yang positif tu bukanlah hanya kata accepted, tak. Kita dapat komen-komen untuk tambah baik artikel kita. Sama ada soalan itu kata major ke minor ke, tapi dia baik untuk kita. Bagi postgrad, itu yang you kena buat. Kenapa you kena banyak hantar artikel jurnal? Sebab kita nak dapatkan konstruktif komen daripada expert. Yang tu yang kita kena dapatkan. Jadi kita boleh improvise your article, your punya tesis secara tidak langsung. Kemudian ada satu team, dia panggil editorial team yang terbaik. Maksudnya kita bila hantar dekat publisher ada team editorial. Jadi bila kita hantar artikel, kita ikut format, ikut template, ikutlah dia punya author guideline, fonts, dia punya size, dia punya style. Jadi kita ikut. Tetapi bila publish yang final nanti, dia ada macam air tangan editorial tau. Dia akan betulkan balik kita punya table, mungkin masukkan color tu format dia orang lah, dia orang ada standard color dia orang. Kemudian kadang-kadang kalau rezeki baik, kalau macam saya selalu dapat lah kadang-kadang saya perasan English saya dibetulkan. Jadi bukan apa, mungkin grammar saya tak betul. Jadi tak apa, bagus editorial buat kerja dia. Jadi bila terbit online, saya macam senyum-senyum lah. Oh, cantik artikel aku bila dah terbit ni. Dia punya susun atau kemas. Itu maksudnya dia ada satu editorial team yang bagus. Kemudian ni semua orang nak lah, penerbitan yang pantas. Nombor 9, penerbitan yang pantas, tiada bayaran. Ini biasa orang nak. Saya nak cepat lah artikel ni, kalau boleh saya nak surat senat saya minggu depan. Nak cepat. Saya nak journal free. Ada tak journal free? Semua journal free. Macam tu saya nak hantar 10 lah. Dia jarang ataupun tak pernah dengar ataupun tak pernah tahu yang sebenarnya journal ni free. Yang benda pelik adalah journal tu bayar. Okay, biasanya journal ni adalah free je. Jadi dia tanya juga, okay, ada platform open access tak? Contoh dia tanya saya, open access, ada platform open access tak? Jadi kita pun kena tahu, sebab bukan apa kadang-kadang kita tahu kita nak dapat artikel susah nak dapatkan open access. Jadi kalau kita nak artikel kita terbit, kita nak platform tu ada sediakan platform open access. Lagi apa? Accepted rate. Jadi kita pun nak tanya, ni berapa tinggi chances saya ni kalau saya hantar dekat jurnal ni, berapa persen? Biasanya disebut accepted rate ni, orang bincang percentage. Berapa percentage yang saya dapat in term of accepted rate ni? Okey, 59%. Apa maksud 59%? Maksud dia, kalau ada 100 artikel yang submit di jurnal A ni, 59 yang accept. Itu maksudnya 59%. Okey, orang nak juga benda-benda lain kan, impact factor Q1, Q2. Jadi orang nak tanya juga supaya dia nak Q1, dia nak impact factor tinggi 6.9 dan sebagainya. Okey, kemudian dia nak supaya orang yang cari artikel ni senang, mudah dijumpai. Bila jurnal ni platform dia secara online, tak kisahlah guna Google atau search engine yang lain, dia senang dapat artikel ni, dapat publisher ni. Okey, kemudian yang sistem online disediakan oleh publisher tu dia friendly. Senang, kita nak apa, orang yang nak dapatkan artikel, nak dapatkan full artikel, kalau dah jumpa full artikel boleh tekan button share, jadi dia boleh share dekat social media. Okey. Jadi kemudian dia nak dapatkan opportunity. Contohnya kalau orang tulis artikel ni, dia ada potensi untuk dapat best paper, best artikel. Okey, nanti dia contribute jadi reviewer pula, dapat award sebagai best reviewer performance. Okey. Kemudian untuk extension dan selain daripada reviewer tadi, dia boleh dilantik menjadi editorial board ke. Okey, dia nak jugalah dapat macam sumbangan kredit based pada dilantik, di appoint sebagai editorial board juga. Itu pun ditanya, kalau saya hantar artikel jurnal kat sini, ada tak chances nak jadi reviewer, nak jadi editorial board. Okey. Kemudian of course semua orang nak hantar artikel jurnal ni yang mempunyai reader yang sebanyak mungkin. Sebab tu kita bincang di top publisher. Contoh macam kita bincang di Emerald. Jadi semua almost universiti memang langgan Emerald. Jadi kalau kita hantar artikel jurnal, student diploma, student degree, student master, postgrad, pensyarah, researcher, semua akan refer publisher jurnal dan artikel tersebut. Jadi itu possibility yang dia diperlukan oleh seorang researcher. Kemudian mempunyai keupayaan pemasaran yang luas. Biasanya sekarang ni bila sebut jurnal ni, dia kena provide social media platform, marketing social yang kena platform. Ada dekat Insta, dekat Facebook, ada dekat YouTube, ada dekat semua-semua, supaya orang mudah mengenali publisher jurnal tersebut, senang nak dapat
ke website itu, dapatkan artikel ni. Itu keupayaan dalam top publisher ni ataupun publisher harus menguatkan aspek marketing, especially social marketing lah, untuk attract engagement dengan sedia ada punya contributor ataupun yang bakal untuk submit. Dan last sekali adalah yang ke-20, reputasi yang baik. And jurnal ni punya reputasi yang baik yang kita tahu, kalau kita hantar artikel kat jurnal ni, kita punya citation akan increase. Maksudnya kita secara individual, seorang researcher, kita nak artikel kita dapat cite. Jadi possibility kalau kita hantar jurnal kat sini, citation kita akan tinggi because of marketing works. Jadi senang je orang nak access artikel kita. Of course untuk kita akan cantikkan CV kita in terms of numbers of citation dan juga H index. Okay, cukup 20. Cukup 20. Ini yang kita nak. Tahu tak? 20 ni, dia dengar ni bukan first time dengar. Sebelum kita merdeka pun dia dah dengar dah. You punya request 20 ni. Yang kita kena faham sekarang ni, kita simpan hajat kita 20 tu. Yang kita kena faham, siapa yang nak terbitkan artikel jurnal ni? Publisher. In term of demand and supply, demand tu kita yang nak terbit. Dia supply. Dan you tahu bahawa dia ada limitation. Dalam setahun berapa artikel je dia nak. Jadi consider yang nak hantar, demand dia banyak. Jadi jangan terkejut, jangan takut, jangan negatif. Kadang-kadang jurnal tu dia punya accepted rate dia 2% je. 2% tu mungkin yang hantar tu terlalu ramai. Jadi walaupun artikel tu semua berkualiti, kita ada juga pilihan. Jadi wujud kos lepas. Jadi kos lepas tu lah artikel kita kadang-kadang kena reject. Kalau tak kena reject pun dia ada sistem queue dia. Maksud dia kalau paper saya publish tahun 2020, okey mungkin dia akan publish tahun 2024. Accepted, tapi you kena tunggu untuk publish sebab queue panjang. Ada satu artikel tu saya beritahu Fazli jual artikel nombor 48. Okey, dalam setahun dia cuma terbit 12 paper je. Jadi berapa lama saya kena tunggu? Okey, artikel tu kena tunggu live. Dia betul accepted tapi dia kena tunggu. Jadi kita kena faham request memang itu yang kita nak. Kita tak boleh bohong diri kita sendiri, yang itu yang kita nak. Jadi sekarang macam mana kita nak merealisasikan supaya artikel kita dapat terbit seperti mana yang kita request 20 tu. Dia bukan secara automatically kita akan dapat 20 perkara ini, melainkan kita kena faham dia punya rahsia ataupun tip and tricks. Ni bukanlah tip and tricks yang macam orang kata apa, nak buat magic ke, bukan. Dia lebih kepada nak highlight bahawa benda ni selalu kita terlepas pandang. Biasanya kita nak cepat, bila cepat kita abaikan part kualiti. Kadang-kadang kita ambil benda tu benda kecil, benda remeh, tapi kita tak buat. Jadi kena faham ni penulisan. Satu ejaan salah pun benda besar bagi editor. Citation tertinggal pun besar bagi editor. Letak tajuk pun orang tak tahu, orang tak kenal, canggih sangat tajuk pun jadi isu dekat publisher. Jadi semua perkara kita kena bincang tip and tricks dia. Okey? Saya minta semua bersedia So yang tadi itu 20 perkara tadi itu bukan tip and tricks. Yang tu 20 perkara tadi just nak beritahu ni je lah orang tanya. Duk pusing-pusing kiri kanan depan belakang Yang ni je lah orang duk tanya hari-hari. Kalau dekat WhatsApp saya, ada tak jurnal yang boleh terbit Scopus cepat? Ada tak jurnal yang free? Nak beritahu jurnal ni macam mana nak dapatkan Dia online ke tak online? Ada tak dia punya template? Okay, itu nak share je lah. Nak beritahu kalau you duduk kat tempat saya ataupun sahabat-sahabat dah biasa tulis artikel jurnal ni, biasa 20 perkara. Okay, kalau orang tanya 20 perkara tu dengan saya anggap dia kena belajar banyak lagi perkara. Tapi kalau you all dah habis tip and tricks ni, kalau tanya lagi saya soalan ni, something wrong lah. Okay, benda ni kita dapat. Jadi 20 perkara tadi tu jadikan satu macam objektif, di mana di akhir kelas tip and tricks ni kita dapat menguasai dan menjawab 20 perkara tadi. Kalau saya nak capai yang ni, apa saya nak kena buat? Kalau nak terbit pantas, apa saya nak kena buat? Kalau saya nak dapatkan template friendly, dekat publisher mana ada template friendly? Kalau saya nak buat sistem tracking, jurnal mana yang provide sistem tracking? Itu kita akan dapat dalam kelas mengaji tulis artikel ni secara spesifik. Okay, jom kita masuk perkara yang kita panggil sebelum kita nak menulis artikel yang berkualiti tu. Sebelum ni, perkara-perkara yang sebelum, maksudnya kesediaan, bersedianya kita dengan elemen ini sebelum kita nak hantar dekat satu-satu jurnal dan nak menulis dari awal sampai habis. So kalau ikutkan plan saya, ni boleh take notes lah kalau nak ingat
ataupun what's next lepas ni, apa kelas kita. So lepas kelas ni kita akan bahagian 2 tip and tricks, lebih pada 3 adik-beradik yang kuat ni, iaitu title, abstract dan keyword. Okey, yang tu bahagian 2. Bahagian 3 nanti kita akan cover in term of quality writing. Macam mana nak tulis semua bahagian-bahagian dalam artikel jurnal tu yang supaya dapat menulis berkualiti. Apa yang biasa komen-komen daripada penilai, daripada reviewer, sejauh mana chief editor akan first submission dia akan reject because of this. So quality tu kita kena cover. Kemudian sesi yang keempat adalah namanya citation and reference. Citation, reference, kita akan bincang benda ni sebab ramai orang kena reject because kat bahagian ini. Dan last sekali itu adalah publisher. Apa yang publisher nak, dia tak tulis pun dalam author guideline. Okay, jadi apa yang sebenarnya you kena faham yang publisher nak. Publisher dia ada vision dan mission dia sendiri. Jadi kita kena faham apa publisher nak. Itu yang bahagian 5, yang bahagian terakhir. So hari ini bahagian sebelum ni penting juga. Kalau tak complete dan sebelum ni memang tak boleh cover untuk second punya division atau bahagian kedua, nanti kita cover 2 hari lagi. Okay, alright, kita bincang 10 perkara dulu yang dipanggilkan 10 tip and tricks malam ni. Okay, nombor 1. Okay, saya tahu yang mendengar ni ada 2 kumpulan. Satu kumpulan memang dah join kelas mengaji tulis artikel jurnal, yang mana yang bahagian ni you dah tapau dah. Ada yang baru malam ni first class untuk tip and tricks. So nombor 1 ni dia macam blur-blur sikit. Mana yang dah tahu-tahulah, yang tak tahu you kena buat explore dulu tip nombor 1 ni. Tip nombor 1 ni, kalau nak hantar jurnal, kita perlu tahu nama jurnal ataupun dah tahu dah kat mana kita nak hantar. Okay, kita kena tahulah jurnal tu sebenarnya, itu yang paling penting. Ada 2 situasi kalau yang kelas artikel jurnal berindeks tu dia faham. Kita tulis artikel ni bukan macam ni. Contoh dia paling ramai macam ni. Saya dah siap dah 5 draft artikel, kat mana saya boleh hantar? Oh, susah tu soalan tu. Kalau saya dapat benda tu, sebab bagi saya dia sama susah je bagi orang yang tak sedia apa-apa lagi dengan orang ada dah draft. Okey, apa beza dia? Kalau orang yang tak buat lagi, dia cari dulu jurnal mana yang dia nak hantar. Jadi kalau dia dah jumpa jurnal mana nak ada, so dia akan boleh publish dekat situ dengan menulis artikel dia secara pelan-pelan, dengan dia ikut rentak ataupun dia custom artikel dia ikut jurnal tu apa. Dia explore. Oh, aku nak hantar jurnal ni. Kalau hantar jurnal ni, abstract dia macam ni. Cuba kita tengok dia punya pengenalan. Simple je, 2 perenggan. Jadi kita pun buat 2 perenggan. Jadi orang yang belum start lagi, kalau dia dah jumpa satu jurnal, dia akan tulis artikel dah ikut seperti mana acuan dalam jurnal tersebut. Tapi bagi artikel yang dah siap, biasanya bukan tak boleh, dia lagi senang sebenarnya sebab artikel dah siap. Tapi bila dia kata nak buat change tu, perubahan kepada jurnal tu dah susah. Aku punya abstract dah siap, kenapa kau nak kena tukar? Ada tak jurnal yang tak payah buat apa-apa, just terus terima untuk submit je? Itu yang paling banyak saya jumpa masalah dia. Artikel dia bagus tapi dia tak nak custom ikut keperluan jurnal tu. Sayanglah. Custom tu benda yang part yang you kena buat. Okay, jadi bila nak nombor 1 ni tips dia, bila kena tahu dulu nama jurnal tersebut, jadi kita kena buat searching. So searching ni ada 2 kaedah searching yang saya syorkan. Yang pertama, ada publisher tertentu, top publisher ni menyediakan finder jurnal. Contoh dia Sign Direct, dia ada Journal Finder Elsevier. Kemudian dia ada dekat Willy, dia ada juga Journal Finder Willy Journal Finder. Yang ketiga Springer, dia buat Suggested Journal. Kemudian Web of Science WOS ada sediakan manuscript matcher. Jadi gunakan part ni, Elsevier punya part, Finder Journal, Willy Finder Journal, Suggested Journal, Springer dan WOS ni untuk manuscript matcher ni gunakan untuk you kenal pasti. So sejauh mana you nak dapatkan jurnal yang bertepatan dengan tajuk dan abstract. Okay, abstract tu macam idea lah. So saya dah ada tajuk, saya dah ada idea. So saya masukkan 4 platform tadi, dia akan matchingkan, kita tahu dekat mana jurnal nak hantar. Gunakan 4 platform tadi. Tu nombor 1, gunakan Finder Journal, ada 4. Ataupun kita boleh gunakan Advanced Search. Advanced Search ni just masukkan keyword, dia akan matching dan dia akan matching daripada artikel tu.
Tapi bila dapat artikel tu, tengoklah nama jurnal tu. Jadi maksud je, kita punya keyword tu matching dengan jurnal tersebut. Jadi gunalah advanced search, boolean operator atau boolean teknik tu. Gunakan dekat publisher yang top. Contohnya dekat Sign Direct, dekat Taylor and Francis, dekat Emerald, InDesign, Springer, Sage and Willy. Guna advanced science. Advanced search, advanced search. Jadi gunakan dua, Finder Journal dengan advanced search untuk menentukan artikel jurnal yang kita nak hantar. Okay, itu tip nombor 1. Maksudnya ada teknik lah kan. Kalau tidak nanti kau hantar je kat sini, aku dah publish kat sini, kau hantar. Jadi itulah orang-orang Malaysia minta maaf nak sebut. Kalau kawan kita tu baru upload dekat Facebook yang jurnal dia dah publish, dia pun beritahu dalam tu, dia tahu aku dah terbit, hantar semalam terbit hari ni. Jadi semua orang nak hantar kat situ. Dahsyat tu, hantar semalam terbit hari ni. Contohnya hantar sebulan atau 2 bulan lah terbit atau sebagainya. Tak kisahlah apa saja. Jadi orang bila dah dia nak berkongsi dia nak menggalakkan kawan dia pula hantar artikel, jadi dia pun publish dah, ataupun dia tunjukkan lah, dia screenshot lah artikel jurnal dia dah accept ataupun publish, supaya kawan-kawan lain pun bersemangat juga nak hantar artikel jurnal. Tapi masalahnya orang semua hantar dekat jurnal yang dipublish semua. Ni mesti senang ni, jom kita hantar kat sini. Tengok kawan aku dah publish kat sini, jom hantar kat sini. Jadi itu yang banyaknya kesilapan awal yang dilakukan oleh researcher ataupun postgrad. Okey, kita pergi tips nombor 2. Okey, kita kena menyiasat. Menyiasat ni sebenarnya subjective matters lah kan. Menyiasat, kemudian kita buat analisis ringkas. Terpulang lah analisis macam mana nak buat. Tujuan nak buat analisis ni nak buat decision making, pembuatan keputusan dalam memilih jurnal yang ada potensi ataupun opportunity. Maksud jurnal yang mempunyai peluang dengan potensi yang tinggi. Contoh dia untuk tips nombor 2 ni, kita melihat kepada banyaknya volume dengan isu. Maksudnya jurnal ni dia ada volume banyak. Contoh paling mudah dalam kata-kata lain, terbit sebulan sekali. Dia ada banyak isu dan terbit sebulan sekali. Maksudnya banyaklah peluang dan potensi artikel kita nak terbit. Sebab kalau tak lepas bulan ni, ada bulan depan. Jadi jurnal ni juga memerlukan banyak artikel. Okey, yang point nombor 2, untuk tips nombor 2 ni, selain daripada banyak volume dengan isu, satu isu tu perlukan banyak artikel. Dah lah terbit sebulan sekali. Yang isu sebulan tu perlukan 1000 artikel. Nak katakan banyak tu lah. Jadi carilah jurnal yang ada potensi dan peluang secara kerapnya, secara aktifnya terbit dekat jurnal. Dia memerlukan artikel yang banyak kerana dia terbit sebulan sekali. Dalam sebulan dia perlukan 1000 artikel. Contoh. Itu tips nombor 2. Cari. Sebab kita nak cari peluang, nak cari potensi supaya kita ada chances untuk terbit. Janganlah hantar jurnal yang terbit sekali je, ada satu isu je setahun nak 8 paper. Kalau tadi tu 1000 sebulan, kalau 12 dah berapa dah? Dah 12,000. Jadi kita sebahagian daripada 12,000 artikel kita, chances kita makin tinggi. Tapi kita sebahagian daripada 12 daripada beribu-ribu yang hantar. Nak 12 setahun nak 12 artikel atau 8 artikel je. So kita punya chances down sikit, reduce sikit. Okay, tu tips nombor 2. Tips nombor 3, pilihlah jurnal yang right fit dan relevance. Right fit dan relevant tu, contoh dia, you kena ingat ni tips yang lepas ni saya akan discuss lebih detail. Publisher sangat pentingkan dua perkara ni. Dia ada audit tau, auditor tu yang biasanya macam, biasalah kalau macam Scopus, dia nak check jurnal ni, dia ada benda-benda yang dia check. Dia akan check. Antara benda yang sangat dia check adalah sesuai. Macam ni lah, right fit and relevant. Dia tengok you punya artikel tak match dengan nama of journal. Lain ni, jurnal bidang ni tapi yang hantar artikel ni tengok tajuk ni tak match pun dengan nama jurnal. Okay, top publisher especially ataupun jurnal-jurnal yang high index, impact factor dan Q ni, kalau you dapat hantar artikel, you submit artikel, saya silap esok lusa dapat reject. Sebab chief editor first screen dia akan tengok sama ada artikel kita tu, tajuk kita tu match tak dengan nama jurnal. Atau nak kena tahu atau juga, sebab ada jurnal ni kadang-kadang dia tak menggambarkan sifat dia. Kadang-kadang macam kat Malaysia dia jurnal serangga. Okey. Jadi dia kena faham, okey, tajuk aku tak letak perkataan serangga, tak boleh hantar jurnal kat sini lah. Okey. Dua situasi. Yang pertama dekat nama jurnal, yang kedua scope of jurnal. Sekiranya you punya title, you punya artikel tak match
dengan nama jurnal atau scope of jurnal, baik tak payah hantar. Carilah jurnal yang mana boleh match sama ada nama jurnal dia ataupun scope of jurnal. Tu tips yang nombor 3. Jadi kita kena cari right and fit. And sejauh mana kita punya artikel yang ada cadangan artikel kita ni match dengan jurnal, sebab match dengan nama jurnal dia ataupun scope of the jurnal dia. Kenapa saya jadikan dia sebagai tip? Saya tak nak you kena reject di pusingan yang pertama. Maksud tak sampai ada review lagi. Ada review tu patutnya dah professional stage. Ni stage preliminary ni. Hantar dekat chief editor reject. Dengan ayat yang manis lah. Dia kata artikel ni terlalu hebat, terlalu canggih, terlalu sempurna baginya. Hantarlah tempat jurnal yang lebih sempurna daripada kami. Contoh dah ayat-ayat manis macam tu lah. Okay? Kita pergi tips yang nombor 4, yang keempat. Okay, pilih jurnal yang kualiti dan benefit. Setiap orang ada tujuan. Saya tahu bukan hanya pada researcher, bukan hanya pada pensyarah, postgrad juga keperluan untuk syarat graduan. Dia perlukan terbit artikel Q1, dia nak kena WOS, dia nak impact factor dan tinggi. Jadi ini tip nombor 4, saya listkan beberapa. Bila sekali jalan, bila sebut quality and benefit, pilihlah jurnal yang ada quality. So yang pertama adalah relevant. Okay, kalau you gunakan Finder Journal tu, dekat meter tu dia ada kat Willy contohnya, dia tulis tu relevant. Kalau 3 bar tu maksudnya betul lah topik yang you nak hantar tu relevan dekat jurnal ni. Lagi apa biasa kalau jurnal-jurnal tu dalam dekat website dia sediakan maklumat apa. Dia beritahu impact factors. So saya memang nak cari impact factor yang tinggi. Jadi jurnal yang ada impact factor bagus. So ada Web of Science dia ada impact factor yang tinggi. Lagi apa? Nak tahu site score, Q1, Q2. Okay, kemudian kita nak tahu accepted rate yang tinggi. Tinggilah accepted rate dia. Jadi jom kita hantar jurnal ni. Apa lagi? Kemudian first decision average. Biasa orang calculate day atau weeks. So kalau kita hantar artikel kita, first reply dia berapa lama? Terus dapat reply, itu computer reply. Once you submit dekat sistem, automatic reply. Masuk dekat situ accepted submission, bukan accepted to publish. So semua orang tu dapat computer. So maksudnya first response, dan maksudnya dia ada dua je jawapan dia. Sama ada okay, dia dah terima artikel kita, dah masuk dekat under review, atau reject. Itu namanya first decision average. Tengok berapa lama dia nak first respond dia. Kita calculate, ada publisher kira dari segi day, ada publisher yang kira by weeks. Okay, time to publish. Maksudnya berapa lama artikel ni nak terbit. Okay, kita kena tengok juga berapa lama dia terbit. Okay, ini tips. Okay, bila kita nak hantar artikel jurnal, aspek ni penting sebab 20 perkara you request tadi. Jadi kat mana nak dapatkan semua ni? Relevant, impact factor, site score, accepted rate, first decision average, time to publication, option, ada open access atau tidak. Sebab tu yang tips nombor 1 tu kena kuasai. Maksudnya dekat top publisher, dekat Finder Journal, dia ada provide elemen ni, kriteria ni. Jadi you boleh tahu jurnal ni, you boleh check berapa accepted rate dia, berapa first response average dia untuk yang first submission tu, berapa lama dia nak respon. Kemudian untuk terbit, berapa lama untuk terbit. Okay, berapa persen untuk accepted rate dia, termasuk dengan ranking dia lah. Nak tengok size score dia, H index dia, nak tengok apa, impact factor dan sebagainya. Okay, itu benda-benda yang tips nombor 4. Kita sebagai seorang researcher, artikel sama je. You memang tulis artikel yang berkualiti. So tips dia kat sini, hantarlah dekat artikel jurnal yang berkualiti dan dapat manfaat. Jadi you boleh tahu. You pun kena tahu juga berkualiti bukan maksud kita dapat impact factor yang tinggi, tapi proses penyelidikan itu juga berkualiti. Proses penerbitan tu berkualiti. You dapat tahu time frame dia. You pun tahu semua benda maklumat tu. Tu masukkan kualiti dan benefit yang kita dapat. Okay, number 5. Okay, ini pun peluang juga tips. Okay, tak semua nama pun special issue. Yang keyword ni special issue. Jurnal-jurnal biasanya dekat top publisher ni, jurnal-jurnal yang baik ni, dia ada peluang yang dibuka pada special issue. Tapi peringatan special issue bukan Metro Santa je. Kebetulan tajuk artikel kita match dengan special issue tu. Dia ada call of special issue, dia bagi tajuk dia, tema kat situ. Kebetulan kita punya tajuk, keywords kita kat tajuk kita matching dengan special issue.
Saya highly recommend hantar dekat jurnal itu situ, sebab bila special issue ni dia lain sikit. Dia telah dilantik guest editor untuk menyusun artikel ni. Sebab bila terlalu zoom atau terlalu spesifik, tak ramai hantar dekat special issue. Bukan orang tak minat, sebab dia tak boleh match. Contoh musim sekarang ni kan, special issue COVID-19. Kalau siapa nak buat, memang kena masukkan topik dia COVID-19, baru boleh masuk special issue COVID-19. Okay, jadi dia terhad. Jadi bila kurang orang hantar, supply and demand, so kita dapat chances yang tinggi. Okay, banyak lagi manfaat special issue ni. Biasanya dia agak just in time sikit. Biasanya special issue ni dia dah bincang awal dengan publisher. So iklan dah buka, mungkin setahun iklan dia. So dia dah plan dah yang ni akan publish bulan bila. So dia akan publish bulan 8 2020. Kebiasaannya dia cantik dia punya proses tu. Time frame dia cantik. Kalau janji dia bulan 8, saya tak boleh cakap perkataan janji, jurnal ni sensitif janji ni. Dia punya target average tu akan terbit bulan 8, high possibility untuk special issue terbit bulan 8 tu tinggi. Tu kelebihan dalam special issue ni lah. Okay, tips yang nombor 6. Yang pertama, setiap jurnal ni, kalau you perasan you buka dekat website, tak kisahlah dia belah corner kanan ke bawah ke dan sebagainya, dia akan tunjuk ini artikel-artikel yang most view, most download. Kalau tulis popular, most citation. So popular tu subjektif juga nak measure tu, tapi most view, most download dengan most citation, yang ni kena tengok. Publisher bukan saja-saja nak tunjukkan bahagian itu. Dia nak beritahu dalam bahasa dia, bahasa publisher, ni contoh-contoh yang terbaik yang kami dapat produce artikel dia. Ini contoh-contoh jurnal-jurnal artikel yang most view, paling ramai orang view. Ini paling banyak orang download, ini paling banyak dapat citation. Dia nak kita tulislah artikel sampai jadi most of view, most download, most dekat citation. Jadi you kena download, you kena read dekat jurnal tu, dan kalau boleh dari segi gaya penulisan, presentation pun ambil contoh daripada most view, download dengan citation tu. Itu memang sebab jurnal ni ada standard, dia ada standard dia. So standard aku macam ni, quality aku macam ni, topik-topik aku range dia macam ni. You all kena sama dekat standard dia. Just through itu, bila buka dekat website, tolong download most view, most download, dan especially most citations. Dia tahu, dia kata tajuk dia ni sama macam most citation kita lah. Kena ambil artikel ni, sebab artikel ni ada potensi untuk dapatkan banyak citation. Bagus lah, artikel ni bagus. Cuba kau perhati, ni bincang antara management tu lah. Cuba kau perhati, artikel-artikel macam ni mesti akan dapat banyak download. Kau tengok rekod kita yang banyak download artikel macam mana. So artikel macam ni lah, accept paper dia. Tu tujuan dia, tengok most view, site dengan download tu, because of dia dapat satu standard yang dia nak. Memang publisher memang nak kejar dia punya ranking and reputation. Salah satu measure citation tu adalah satu yang boleh meningkatkan ranking dan citation. So download dengan citation tu dapat meningkatkan dia punya ranking dan reputation. Jadi lihat bahagian itu. Nombor 7. Memperhati teknik outline dan presentation. Nombor 7, nombor 8 ni ada macam similar sikit lah. Bila kita perhatikan artikel jurnal yang dah terbit dalam jurnal tersebut, dua perkara yang you kena alert. Yang pertama, saya tahu selaku manusia yang biasa, dia akan melihat benda yang teknikal. Dia review je, dia tengok tajuk, dia tengok abstract, dia tengok keywords, dia tengok tajuk dia panjang ke pendek. Abstract dia simple macam ni je. Kalau kau review kan, aku review setahun artikel kat jurnal ni, memanglah kat outer guideline disebut authors not mention, letak berapa pun letak lah. Tapi aku dah check 3 tahun dah jurnal ni, paling ramai pun 4 orang. Itu pun berapa kerat je yang hantar nama 4 orang. Mostly paling banyak 2 orang je nama authors. Jadi kita kena study. Itu yang saya kata, kita kena tengok artikel jurnal ni. Memanglah dekat outer guideline tu dia tak detail benda ni. Dia kata umum je. Kat sini kita kena tengok praktis jurnal tu, kebiasaan dia buat macam mana. Persembahan dia, macam mana dia punya jadual, macam mana dia punya rajah. Kau perasan tak jurnal ni? Aku perasan, aku tak jumpa satu artikel yang plain dia, yang tak ada rajah dan tak ada table. Mesti ada. Setiap helaian, setiap muka surat mesti tak ada table, ada rajah. Jadi maksudnya dia punya
penulisan, presentation, visualize dia sangat meriah lah kat situ. Kan? Maksudnya dia ada simplify in term of table dengan figure tu. Jadi kita tengok dari segi presentation dia. Okey, kemudian tengok jenis. Kita boleh ke hantar jurnal kat sini tanpa ada data aku dah check dah. Memang boleh sangat. Cuba kau tengok isu baru keluar je ni. Daripada 20 artikel yang dipublish tu, 10 semua ada yang review paper je. Maksudnya 50% review paper, 50% research artikel. Maksudnya okey. Jadi kita kena tengok juga dari segi dia punya teknik online dan presentation. Cuma kau tengok kat sini. Memang kalau kau nak hantar kat jurnal, cuba kau tengok 1.1, dia ada 2.1, 2.2, 2.3. So di outline dia memang detail. Jadi kalau kau nak hantar kat jurnal ni, kau punya online kena sedetail macam dia. Jadi tengoklah semua perkara. Tahun citation tengok jurnal ni. Kau tengok tak? Kau tak jumpa pun citation 2016 ke bawah. Semua 2017 ke atas. Jadi kita nak hantar kat jurnal ni kena ada citation macam ni lah. Cuba tengok dekat author citation. Aku mostly kau bidang yang sama, aku dalam bidang yang sama. Cuba kita tengok artikel ni. Mostly semua kau kenal author dia. Aku pun hampir kenal semua author dia. Cuba tengok artikel kita. Kita ni cite siapa? Orang tak kenal pun. Jadi kalau kita lah nak hantar kat jurnal ni, kita punya citation kena tukar ni. Kita kena letak nama-nama otai-otai, gurus-gurus yang common dalam bidang, baru kita boleh hantar kat jurnal ni. Okey? Bilangan rujukan. Kau tengok tak? Rujukan kita 5. Aku tak jumpa pun dekat jurnal ni rujukan 5. Paling sikit pun 25. Jadi kita kalau nak hantar pun kena dapat 25. Paling selamat 26 reference. Baru boleh hantar kat jurnal ni. Dia ada sebut ke dekat author guideline? Tak ada. Yang ni lah maksudnya kita kena tengok technical dia. Macam mana dia punya outline, dan macam mana dia punya presentation, and yang kebiasaan publisher ni sebelum dia nak terbitkan artikel. Nombor 7. Nombor 8. Okey, tadi cuma review technical je. Nombor 8 ni cuba you lihat gaya penulisan dia. Dia gunakan ayat aktif lah. Kita ni orang Malaysia si pasif, memusing-musing ayat, kita menggoreng. Dia ayat sikit titik, lepas tu sambung lagi titik, ada conjunction word, pernah ada wacana, cantik lah. So dia hurai, dia bagi conclusion, dia buat synthesize, dia buat critics. So dia buat apa lagi, analisis, synthesize, kritis, semua benda dia buat. So nampak penerangan ni very nice, jelas. So dia bukan cite saja, dia explain, dia buat perbandingan, compare and contrast. Jadi kita tengok, kita baca apa yang dia tulis kat situ. Jadi perlu baca, saya punya tips ni, perlu baca sekurang-kurangnya 2 artikel. Kita nak hantar jurnal A, sekurang-kurang kita kena baca 2 artikel yang terkini yang hampir dengan tajuk artikel kita. Sebelum ni saya tulis 1, tapi saya rasa 1 tak cukup. Kadang-kadang kena lihat 2 yang terkini yang hampir-hampir dengan tajuk artikel kita kena baca, sebab kita nak tengok lenggok cara penulisan dia, British ke, UK ke, dari segi bahasa pasif ke aktif, macam mana dia write one paragraph. Kau tengok one paragraph ni, dia bukan hanya melaporkan, dia buat discussion, buat perbincangan, dia melibatkan worldwide. Lihat kepada cara penulisan. Tadi tips nombor 7 technical, dari segi gambar, dari segi dia punya presentation tu, author citation. Yang ni adalah pengisian, isi penulisan. Jadi tengoklah cara-cara penulisan yang baik. Yang saya sebutkan tadi lah, perlu kritis, ada analisis, sintesis dan conclusion. Okey, tips yang ke-9. Okey, you kena rujuk garis panduan, author guideline. Okey, tadi saya sebut hint kan, tapi dekat sini secara spesifik. Tips nombor 9, bila nak submit artikel, you pergilah mana-mana pun proses submission, sebelum you nak submit your article, dia minta kita pergi tengok author guideline. Okay, author guideline ada 2 version. Satu, you ada version PDF, you boleh download. Ada lagi version yang you kena baca je dekat website. Lepas you baca kat website tu, ada setengah jurnal tu you buat macam dia declare kat bawah tu. So dah baca dah kita punya author guideline, dah faham dah semua, tick. Bila dah faham, baru klik tick, klik next, baru boleh submit artikel. Tu approach yang ni orang buat, supaya setiap orang yang nak hantar artikel ni kena baca author guideline. Bagus untuk kita, dia dengan tips untuk kita, supaya kita tak kena reject because of kita tidak mematuhi guideline yang telah ditetapkan. Okey, yang last sekali, dia pair kepada author guideline. Mostly jurnal dah start buat, iaitu FAQ, frequently asked questions. Bagus, sebab kita dapat jumpa masalah-masalah yang common orang hadapi.
dalam channel ni, apa masalah-masalah yang kerap berlaku, masalah tu berulang. Telah ada satu penulisan yang panggil FAQ tu membincangkan soalan dan jawapan supaya kita tidak melakukan kesilapan yang sama. Of course, publisher akan rasa frust lah, dia ni tak baca FAQ ke? Kalau dia baca FAQ, dia tahu dia tak akan buat same mistake. Okay? Jadi tengok dekat FAQ ni supaya kita lebih faham bagaimana perjalanan proses. Kadang-kadang dalam website, dalam author guideline tu dia very tactical dengan technical saja. Okay, jadi kita nak faham dari segi more detail explanations, so kita tengok dekat FAQ. Okay, antara contoh lah kan, memahami lebih lanjut proses penghantaran dan penerbitan. So nak submit artikel macam mana proses dia, permasalahan yang biasa, tak boleh nak hantar lah, format version words lah. Okay, beberapa isu teknikal yang kadang-kadang kita susah nak perjelaskan, especially berkaitan dengan isu-isu copyright, patent ke dan sebagainya. Okay, kadang-kadang ada beberapa perkara terpencil yang kadang-kadang tidak di-highlight oleh publisher, tetapi bukan kerap lah, ada case yang berlaku dalam isu ni turut diperbincang dekat FAQ. Okay, ni benda yang 10 ni bagi saya minimum lah. Saya fikir balik, saya rasa 10 perkara ni perkara yang minimum. Macam 2 last tadi saya beritahu author guideline dengan FAQ. Okay, mostly dah sekarang ni top publisher dah menjadikan macam wajib dah sekarang ni. Kalau you tak klik, you tak buka dekat FAQ dengan author guideline, you tak boleh submit your artikel. Nak tak nak dia paksa rela lah, kita kena tengok dekat author guideline dengan FAQ. Tu sebagai requirement. Next time dia tak jadi tips lah, sebab dia dah jadi wajib, dah kena tengok. Tapi baru beberapa lah kan, baru beberapa jurnal yang buat. Banyak lagi publisher dia tak buat. Dia macam check lah dulu, baca lah dulu sebelum you submit. Tapi kalau you tak baca pun nak submit pun boleh. Tapi kalau tak baca FAQ dengan author guideline terus submit, itu yang berlaku mistake dia. Okay, kita dah habis 10 tips yang sebelum ni. Nanti saya buat summary balik 10 tu, ulang balik. Kita dah ada 10 tip and tricks sebelum kita start menulis artikel yang berkualiti sebelum kita submit. Okay, jadi dekat sini proses awal, jadi persediaan awal yang kita kena buat. Jadi saya minta semua sahabat-sahabat semua, minta maaf kalau you perasan tadi saya agak laju baca yang 20 perkara atas tadi itu bukan objektif saya sebenarnya untuk cover tip and tricks, tapi just nak beritahu saya boleh mengagak. Nanti ada orang tanya saya tentang 20 perkara tu. Okey, 20 perkara itu kalau kita bincangkan hanya terungkai bila kita dah habis tip and tricks ni. Okey, saya tahu itu yang you punya request, yang itu yang you aim dapat daripada kursus ni. Tapi sebenarnya you kena belajar. So hari ni baru berapa persen je kita belajar. Bahagian pertama kita boleh katakan kurang daripada 20% yang you faham apa itu artikel jurnal, apa you kena patut buat bila nak pastikan artikel tu dapat accept, tak kena reject. Okay, jadi 10 tips ni mohon explore, mohon ingat supaya jangan lupa, sebab dia penting juga untuk step yang kedua. Ini yang saya dah susun cantik dah. Kalau untuk bahagian 2 nanti tip and tricks, nombor 1 ni kena tapau lah. So sebab apa? Sebab yang second step ni dia dah lain, dia dah benda lagi technical. So kita punya tulisan artikel ni, saya boleh cakap mostly bila orang minta saya check artikel, saya tengok technical. Sebab saya tahu benda technical orang kena reject. Okay, sebab apa saja yang you tulis, sebenarnya publisher accept je apa you tulis, as long benda tu berkualiti. Sebab tu kita ada tips penulisan yang berkualiti. Tapi dalam kes ni banyak orang kena reject untuk first round. Technical dah salah. Okay, jadi sebelum saya tutup sesi hari pertama untuk tip and tricks ni, saya highlight lagi 10 perkara tu supaya you all tak mudah lupa. Nombor 1, ingat jurnal kena custom. Okay, kita kena tahu jurnal mana yang kita nak hantar, bukan main hantar saja. Okay, jadi guna dah platform Journal Finder dan juga advanced search di top publisher sebagai contoh. Yang kedua, okey, kita kena cari peluang yang ada, chances yang tinggi untuk terbit. Maka carilah jurnal yang mana ada volume dan isu yang sangat banyak, diterbitkan sebulan sekali satu isu, banyak pula artikel yang diperlukan. Contoh yang saya berikan tadi, terbit sebulan sekali 1000 artikel dia diperlukan.
macam nampak macam dahsyat sangat lah tu. Ni nak contoh kan. Bagi saya kalau 100 artikel satu isu pun banyak sebulan sekali. Tak dapat 100, dapat 20 pun tak apa. Jadi kalau setahun 20 kali 12 dah berapa kan? Jadi kat sini kita carilah jurnal yang ada platform peluang dia. Kita sebagai penulis ada chances yang tinggi untuk terbit. Yang ketiga, kita kena sedar kita tak nak kena reject dengan chief editor. First round lagi dah kena reject. Ini benda yang wajib. Pastikan artikel kita, judul artikel kita kena sama dengan nama jurnal atau scope of jurnal. Yang maksud sama ni your keywords. Perkataan itu ada dalam tajuk atau pada scope of jurnal. Itu kena ingat. Tip nombor 3. Tip nombor 4, of course, sebagai student jangan ada mistake. Pergi check dekat IPS syarat bergraduat dia nak apa. Nak WOS, nak Scopus, nak impact factor berapa, nak Q berapa, check. Okey. Jadi tips juga, hantarlah jurnal. Okey, melibatkan tip nombor 1, 2, 3 tadi. Yang nombor 4 ni, hantar yang mempunyai quality dan benefits. Yang sebutkan benefit tadi, dia more to relevant, ada impact factor, accepted rate dia, ada chances untuk kita terbit, first decision dengan time publication tak terlalu lama, dia ada sediakan open access. Maksudnya, selain daripada memberikan kualiti dari segi reputation ranking tu, masa yang sama kita juga sebagai researcher, sebagai authors dapat manfaat dia. Hantar jurnal kat situ. Okey, tips yang kelima, jika bertepatan, jika berpeluang, hantarlah jurnal yang special issue. Kerana tajuk yang khusus, yang hantar pun tak ramai. Okey, proses dia pun special. Kerana dia dah ada dah time frame dia bila waktu yang tepat untuk publish. Tapi make sure kalau special issue, nama pun special issue, jadi semua title, focus area, tajuk kita kena match dengan dia punya tema special issue. Yang keenam, bukan saja-saja je publisher letak most view, most download, most citation. Aware benda ni, prihatinlah benda ni. Cuba ikut standard yang ditetapkan, supaya kita ikut je cara yang most view, download dengan citation tadi, miripkan jadi satu standard, biar nampak sama. Bukan apa, publisher perlukan benda yang standard, dan dia tahu almost benda yang artikel kita sama dari segi tajuk, dari segi idea, dari segi presentation, daripada view, download dengan citation akan meningkatkan dia punya ranking dan reputation. Nombor 7, kita kena tahu artikel ni ada standard dari segi presentation dia. Tengoklah nama authors dia, tengoklah tajuk dia, tengoklah abstract dia, tengoklah keyword dia. Guna banyak ke, guna sikit ke, apa contoh yang sesuai nak letakkan kita punya artikel. Tengok abstract dia, okey. Kemudian tengok juga dari segi presentation dia, jadual dia, rajah dia. Kalau dia ada buat infografik, sekarang abstract, ada abstract yang ada gambar lagi, image abstract kita panggil. Okey. Kemudian tengok juga tahun citation. Okey, yang ni fleksibel, ada tahun lama, tahun baru. Tengok juga author yang dia cite, adakah dia tak kisah sangat ataupun memang betul-betul kena pakai prominent authors. Kemudian tengok juga dari segi bilangan rujukan. Okey, kalau kata jurnal ni dia tak kisah sangat numbers of reference, maksudnya kita boleh hantar jurnal ni sebab reference kita sikit. Jadi tengok benda yang technical ni, outline dan presentation. Kemudian you all kena baca at least 2 artikel. Untuk tips nombor 8, you kena baca 2 artikel untuk you faham lenggok cara penulisan. Okey, bagaimana penulisan semua section daripada introduction sampai conclusion, termasuk reference, termasuk appendix, lihat dan semua, supaya you kena baca 2. Minimum 2, lebih lagi baik. Yang ke-9, jurnal ni terang-terang dia dah buat author guideline, refer author guideline. Yang nombor 9 ni nak elak daripada kita kena reject. So tips juga kena cover yang bahagian supaya seorang contributor atau penulis tu tak kena reject di pusingan yang pertama. Yang last sekali, FAQ. FAQ ni banyak bantu. Okey, sekarang dah jadi trend dah FAQ ni. Bukan FAQ tu hanya memudahkan kepada publisher, malah FAQ dah jadi macam satu bahan bacaan untuk orang memahami. Macam saya sendiri, saya baca FAQ, banyak nota ilmu yang saya dapat. Oh, dalam tip and tricks pun, dalam FAQ pun dia dah beritahu, dia dah highlight. Jadi saya tahu untuk apa yang saya kena buat selaku seorang penulis, untuk tulis artikel yang mana publisher boleh accept dan senyum terima artikel saya, sebab dia tidak ada masalah teknikal, dia tidak ada masalah dengan auditor.
dia dapat standard dia dapat tingkatkan reputation dengan ranking, sebab artikel kita tu ada demand dia, ada peminat dia kan, yang mana dia tahu kalau artikel macam ni memang high reputation, automatically jurnal dia pun akan increase ranking dan sebagainya. Okey, yang ke-10 tadi FAQ sebagai yang terakhir. Jadi ada 10 tips. Ingat 10 perkara ni sebelum kita nak hantar artikel, kena kerja sikit, kena buat investigation, kena buat explore, kena buat decision making yang tepat, jangan terlalu laju, jangan hanya terus buat artikel. Saya tahu saya tak menghalang, bagus tulis artikel, tapi bagusnya artikel tu dalam masa yang sama kita dah tahu kat mana jurnal yang kita nak hantar, sebab jurnal itu custom. You nak hantar dekat jurnal A, sebelum you submit, you kena custom you punya artikel supaya match. Kan saya sebutkan tadi dia ada standard dia. Standard tu you kena tengok pada author guideline dengan FAQ, dan juga kena tengok kelaziman dan kebiasaan yang ditulis. Sebab apa yang tertulis yang dah terbit sebelum ni, kadang-kadang dia berbeza seperti mana yang tertulis dekat author guideline. Beza ni bukan total difference. Author guideline umum, tapi apa yang tertulis dalam artikel jurnal yang tu yang kita kena pelajari. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk malam ni, untuk perkongsian 20 perkara yang menjadi keinginan bagi orang yang nak hantar pada artikel jurnal. Tapi 20 perkara ini hanya dapat diselesaikan bila kita mengaji 50 tips and tricks untuk terbit artikel jurnal. Okey, automatically 20 perkara ni dia akan dapat jawapan bila dah cover 50 tips and tricks ni. Okey, saya mohon maaf sekiranya ada salah sebutan, menekan suara dalam menjelaskan tips and tricks. Saya mendoakan semoga semua dapat absorb, dapat belajar sedikit tips and ni supaya meningkatkan chances untuk terbit dan dapat elakkan daripada kena reject, especially pada pusingan yang pertama. Okey, terima kasih banyak-banyak atas kesediaan untuk menonton tips and tricks. Kita berjumpa lagi untuk siri yang kedua. Siri yang kedua sebenarnya walaupun saya akan cover 10 tips lagi bahagian title, abstract dan keyword, tapi selain daripada tips 10 tu macam ni lah tadi, ada tips dan juga ada perkongsian 20 requirement tadi tu. So kita ada juga nanti yang minggu depan saya akan ajar bonus macam mana nak pikat chief editor yang dipanggil saya nak merisik chief editor atau saya nak meminang chief editor. Selain daripada kita belajar tips second section nanti cover title, abstract dan keyword, yang last sekali saya akan ajar macam mana kita nak tackle ataupun nak merisik dan pinang chief editor dengan cara option B. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat malam.